Mungkin apa yang dimainkan dalam masyarakat terutamanya yang viral, itu yang mungkin kita nak buat pencerahan kat sini. Haji, belanjawan kali ini katanya katanya orang kata menidakkan ataupun meminggirkan pertama negeri-negeri yang majoriti Melayu, di mana orang kata apa, peruntukan kalau ikutkan pecahan negeri, Pulau Pinang tu lebih banyak katanya. Yang lain-lain tu tidak beri secara adil. Itu yang pertama. Yang kedua, berlegar sekarang ini katanya kepentingan Melayu Islam ni makin terhakis. Contohnya hutang Felda. Yang sebelum ni memang ada satu inisiatif membayar hutang Felda tu. Tetapi kali ini tidak diteruskan. Bukan membayar ataupun yang memansuhkan terhadap peneroka supaya peneroka tak payah bayar. Kurang macam tu yalah kan. Dan yang ketiga tentang peruntukan kepada ahli parlimen katanya tidak diberikan. Jadi itulah seolah-olah gambarannya belanjawan kali ini tidak mesra Melayu Islam sekali lagi. Itulah naratif yang mereka mainkan. Jadi mungkin boleh dijawab. Itulah tu hujah yang dikemukakan, dan kita nampak bahawa pihak Perikatan Nasional terus nak mainkan sentimen kaum dan agama, seperti mana mereka telah lakukan semasa pilihan raya umum. Yang mereka melihat bahawa menggunakan sentimen ini telah mendatangkan kejayaan kepada mereka dalam pilihan raya umum, maka mereka nak teruskan pendekatan yang seperti itu walaupun ianya tidak berasaskan kepada fakta dan kebenaran, seperti mana yang tuduhan bahawa negeri Pulau Pinang dapat peruntukan yang jauh lebih daripada negeri-negeri Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Ini adalah satu andaian yang dibuat oleh ahli parlimen yang bernama Wan Ahmad Faisal, yang dia main tembak ikut suka dia. Sedangkan bila dah dibuat kajian, didapati bahawa peruntukan yang diberikan kepada Kedah, Kelantan dan Terengganu adalah lebih daripada yang telah diterima oleh Pulau Pinang. Macam tu pula. Dan sepatutnya kalau dia nak buat tuduhan itu, sepatutnya dia buatlah perbandingan juga dengan apa yang dia telah lakukan semasa di kerajaan. Kan nak tunjukkan dulu peruntukan untuk untuk Kelantan adalah sebanyak ini, tapi tahun ini dah turun sekian banyak. Begitu juga dengan Terengganu, begitu juga dengan Kedah kononnya. Tapi tak ada. Dia main tembak secara umum saja. Dan apa yang kita dapat maklumat yang sebenarnya adalah bahawa Pulau Pinang telah mendapat 330 juta. Terengganu dapat 411 juta. Lebih tu. Kedah dapat 512 juta. Dan Kelantan pun mendapat 351 juta, lebih daripada apa yang telah diperolehi oleh Pulau Pinang. Alhamdulillah. Ada orang tegur tu. Dia kata je silawah. Ada orang allergic sampai terbersin. So ini merupakan apa yang telah cerakinkan daripada angka-angka yang terkandung di dalam belanjawan. Maka bila Wan Ahmad Faisal membuat tuduhan itu, kita merasakan ianya hanya sekadar nak menimbulkan perasaan perkauman itu, dan nak tuduh bahawa Pakatan Harapan ni tidak mementingkan orang Melayu dan masyarakat Melayu dan negeri-negeri orang Melayu. Sedangkan pada zaman mereka pun kita pun tak nampak apa kelebihan yang telah diperolehi oleh Kelantan ataupun Terengganu ataupun Kedah. Malahan pada zaman mereka royalty yang telah dibayar telah pun dihapuskan dan dinamakan sebagai wang ihsan. Kita PH yang bayar royalty. Pada zaman PH kita bagi royalty 2018 2019. Tetapi pada zaman dia dia kata ni bukan royalty, ni ihsan. Bukan 2018, 2019 punya bajet dan 2020. Maka inilah yang kita nampak
cakap dia tak serupa bikin. Ya. Ya, sebab dia mengatakan dalam belanjawan kali ini tak diberikan royalty tu kepada Kelantan dan Terengganu. Ya. Tapi bila masa dia tak bagi pun tak apa. Masa tu dia diam pula. Dia diam pula. Pasal masa tu dia nak kata itu okey. Bila kita ubah balik atas alasan dan penjelasan yang diberikan oleh Zalina, maka dia timbulkan tidak bersetuju pula. Ya, seolah-olah memang mereka berhak, tapi pada zaman dia memerintah dia tak beri, tak apa pula. Tu yang kita nampak bahawa hujah-hujah mereka memang amat sangat tidak tidak kukuh dan tidak berasas kepada fakta lah. Ya. Tapi kalau pandangan Tuan Haji sendirilah, adakah belanjawan kali ini memberi penekanan kepada Bumi Putera Melayu Islam? Saya rasa bila dilakukan belanjawan ini, Pakatan Harapan memang memberikan keutamaan kepada pembangunan di setiap negeri, ya, dan tidak dianaktirikan, ya, mana-mana negeri, ya. Maka peruntukan yang dilakukan adalah berdasarkan kepada perancangan-perancangan yang telah ditetapkan dan yang dibuat baru-baru ini, di mana keutamaan diberikan kepada persoalan pertanian, pada soal kos sara hidup, dan seperti mana yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tidak berminat untuk nak ada projek-projek yang yang grand tetapi tidak membantu rakyat jelata. Maka tumpuan diberikan kepada persoalan membantu rakyat biasa, dan inilah yang telah dijadikan sebagai trust yang utama dalam bajet sekian ini. Saya pun bukan kita tak tengok setiap perincian, setiap perkataan yang mungkin ada dekat dalam, tapi rasanya pembangkang ni dia rajin, dia tengok dia tengok dari sudut nak guna bahan untuk nak timbulkan perasaan perkauman itu. Yalah. Contoh antaranya ialah sampai ulas, sampai tengok berapa perkataan yang ada kat dalam tu. Dia kata ada salah seorang MP lah yang nama dia tu Mas Emiriati ke apa ke. Dia kata hanya sebut 6 kali je perkataan Bumi Putera. Lah pula. Dia nak berapa kali saya pun tak tahulah. Tetapi apa yang penting, kalau kita sebut projek ini adalah untuk Bumi Putera, untuk membantu Bumi Putera, kita akan tentukan ianya adalah untuk Bumi Putera. Bukannya macam sekarang ni tengah heboh tu. Apa tu? Mana tu? Ada projek Jana Wibawa yang dikatakan Bumi Putera khas untuk Bumi Putera, tapi nampak-nampak dapat sogokan tengok bagi pada kontraktor yang bukan Bumi Putera pun. Cakap Bumi Putera, tapi akhirnya yang merosakkan adalah mereka sendiri terhadap golongan Bumi Putera. Betul lah tu. Ni termasuklah yang isu Felda ni. Dia tak fikir kalau tak dibayar hutang itu, institusi Felda itu sendiri pun akan terjejas. Dan itu adalah lebih penting untuk kita pertahankan, untuk kita menentukan bahawa kekuatan ekonomi, kewangan Felda itu dapat dipertahankan untuk dia boleh menjana kewangan dan perniagaan untuk kepentingan masyarakat keseluruhannya, khususnya untuk golongan Bumi Putera. Tapi kalau kita kata tak bayar hutang lah, mansuhkan hutang lah, ialah memanglah mungkin golongan peneroka mendapat manfaat daripadanya dan ianya adalah orang-orang Melayu, tetapi kesan terhadap Felda itu sendiri bagaimana? Kan? Dan kita tak bolehlah nak sampai bila nak membantu dengan tidak melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Maka kerajaan melalui Felda telah banyak membantu, tapi tak perlulah bila dah membantu itu pula hutang itu pula nak lupuskan, kan? Sedangkan ada kemampuan untuk membayarnya. Betul. Kalau tengok secara lebih meluas lagi tentang belanjawan kali ini, yang pastinya memang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tentang belanjawan defisit selama 25 tahun. Kalau selagi itulah perbelanjaan atau belanjawan tu diteruskan dengan cara defisit, maka makin mengembang dan membengkak hutang negara. Jadi perlu diolah
dan juga diurus dengan lebih baik. Betul. Bagi mereka juga kalau nak tahu lagi pasal yang viral ni, Melayu Islam dikatakan tidak mesra Melayu Islam. Salah satu peruntukan pembangunan Islam juga disentuh dalam bajet kali ini, di mana 1.5 bilion disediakan sebagai peruntukan berkaitan hal luar Islam. Banyak tu. Itu banyak tu. Dan antaranya lagi 40 juta disediakan untuk menampung kenaikan allowance bulanan 35,000 guru kafar sebanyak RM100 kepada 1,100. Sebelum ni RM1,000 je. Dan yang terakhir ni 40 juta juga sumbangan khas RM600 kepada 70,000 imam, bilal dan banyaklah guru takmir, guru kafar dan sebagainya. Jadi semua bagus dan kita haraplah bahawa pemahaman Islam sebagai agama yang mengutamakan keadilan, yang mengutamakan keamanan, perdamaian dan juga pentadbiran yang bersih dan yang tata kelola yang berkesan adalah akan diajar dan diterapkan di dalam masyarakat Islam. Jangan supaya ianya menjadi sebagai satu alat yang diguna pakai oleh golongan yang tidak mampu nak mentadbir urus dengan baik. Dia kata tak apalah, tak ditadbir urus dengan baik pun, Kelantan ni airnya masih lagi tak selesai masalahnya dan sebagainya, tapi yang penting tu Islam. Parti Islam yang memerintah. Sedangkan Islam mendesak dan menuntut supaya kemakmuran itu dihasilkan dan pemerintah mengusahakan pembangunan dan kemakmuran di kalangan rakyat jelata. Dan itu ada sebahagian daripada tuntunan Islam. Ni yang kita nak kena tentukan. Bila kita bangunkan institusi agama Islam dan sebagainya, biarlah ianya dilakukan dengan cara yang akan menghasilkan satu mindset ataupun cara fikiran yang mana umat Islam akan berusaha untuk membangunkan umatnya dengan cara yang efektif, yang berkesan dan cara yang mendatangkan manfaat kepada semua. Bukan atas dasar semangat berarak bawa pedang dan sebagainya. Itulah yang menunjukkan seolah-olah Islam ni dia nak gaduh je. Sedangkan kita kena Islam ni ajar untuk kita nak jaga kemaslahatan rakyat. Masalah kemiskinan, masalah banjir, masalah makanan dan sebagainya. Lalu kamu dah merintah 3 tahun, apa yang kamu buat? Tak ada pula yang nak dibanggakan. Tak ada benda yang nak dibanggakan dalam 3 tahun yang dimerintah tu. So kita haraplah bahawa semua program-program yang untuk membangunkan pemahaman Islam itu disetkan supaya akhirnya akan menghasilkan satu umat yang bekerja keras, yang ada kemahiran, yang boleh membangunkan masyarakat madani, yang madani yang sebenarnya, betul. bukan seperti mana yang dipelekehkan lah oleh pembangkang.